Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama sekali yang dimuliakan dan dihormati tuan guru kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Dusuki, yang dimuliakan dan dihormati Al-Fadhil Ustaz Hamdan, dan seluruh para asatizah yang hadir pada mukhayyam pada kali ini, dan tidak dilupakan yang dihormati ayahanda dan seluruh sahabat-sahabat yang hadir pada kali inilah. Atas dasar suatu permintaan dan arahan daripada tuan guru kita, jadi saya bagi tazkirah ringkas lah pada pagi ni, insyaAllah ya. Tazkirah ringkas. Tajuk apa dah? Tajuk spontan semalam yang diberikan, bagaimana mencintai Allah. Ya, bagaimana mencintai Allah. Tajuk ni suatu tajuk yang agak berat untuk kita bicara, kerana bila mana kita berbicara tentang cinta, ia adalah bicara rasa. Kerana cinta itu adalah suatu yang ada di hati. Maka bicara cinta ni adalah bicara rasa. Jadi berat tu sebab apa? Sebab bila mana kita berbicara tentang rasa, kita bimbang kita berbohong apa yang kita rasa. Tapi walau bagaimanapun sedikit berkongsi dengan sahabat-sahabat sekalian atas permintaan tuan guru kita, jadi saya tunaikanlah. Cuma nak tanya dulu, kita nak bahas secara berat atau secara ringan? Kerana cinta ni suatu benda yang terlalu berat. Berapa ramai orang menderita kerana cinta. Tetapi setelah itu dia mendapat sebuah keindahan dalam kehidupan dia atas nama cinta tadi. Boleh ya? Lepas tu saya tanya lagi sekali, nak bahas secara berat ataupun nak bahas secara santai? Kita campur lah. Oleh kerana kita dah sanggup merentas negeri, kita sanggup merentas hutan rimba, dan kita juga sanggup merentas sungai-sungai yang mengalir deras airnya, maka kita gabunglah antara bicara cinta yang berat dengan bicara cinta yang ringan. Bila mana bercakap pasal cinta ni, kita kena guna bahasa cinta. Ya? Bersedia tak untuk berbicara tentang cinta? Baik, yang pertama sekali apa yang anak nak sebut ialah tajuk yang tuan guru kita bagi, bagaimana mencintai Allah. Pertama, kita kena faham maksud cinta. Cinta ialah sesuatu perkara yang kita memberi dan tidak akan pernah menerima. Kalau kita bercinta, kita hanya memberi dan jangan pernah meminta untuk menerima sesuatu yang sudah kita kata kita cinta. Contoh. Ada suatu kebohongan di atas nama cinta. Kalau kita cakap pada seorang perempuan, contoh, I love you. Kemudian kita minta dia balik, you love me. Itu satu pembohongan. Kerana cinta hanya memberi. Bila mana kita sudah mengungkapkan cinta kepada seseorang, dan kita tidak akan pernah lagi meminta dia mencintai kita. Kerana apa? Yang penting kita sudah mencintainya, sama ada dia mencintai kita atau dia tidak mencintai kita, kita tetap mencintainya. Itulah nama cinta. Tetapi bila mana kita rasa, kita kata kita mencintai dia, kemudian kita minta supaya dia juga mencintai kita, itu bukan cinta, itu bisnes. Itu syekh saya sebut. Itu kita berbisnes. Kita berniaga. Biasanya kita berniaga bila mana kita beri sesuatu pada dia, sama ada kita bagi wang ringgit, sudah itu kita nak sesuatu daripada dia. Itu bukan cinta. Cinta hanya memberi. Dan cinta tidak akan meminta. Okay, ya? Jangan meminta-minta dengan orang yang kita cintai. Kerana cinta adalah mengorbankan diri. Dan jangan pernah meminta orang yang kita cintai mengorbankan diri dia untuk kita. Itu cinta, betul ya? Sebab itulah, kalau kita nak bahagi cinta ni, dia ada dua. Satu, hubul hakiki, cinta yang sebenar. Satu lagi namanya hubus syahwah, cinta nafsu. Sebenarnya cinta nafsu ni bukan cinta. Contoh dalam, dia panggil apa? Pak Wo dengan Mak Wo tu bercinta. Itu bukan cinta tu. Itu syahwah. Apa makna syahwah? Syahwah ialah sesuatu yang dia inginkan daripada orang itu. Bila mana dia dapat melepaskan syahwah dia, dia sudah memadai. Bahkan dia
Dia tinggalkan orang yang dia dakwa dia cinta itu. Itu bukan cinta, itu hubul syahwah. Cinta yang sebenar yang dinamakan hubul hakiki. Cinta yang hanya memberi dan tidak meminta apa-apa. Yang pastinya dia sudah mencintai, cukuplah. Okey ya, tu makna ringkaslah insya-Allah ya. Satu lagi, bila mana seseorang itu nak tahu dia bercinta atau dia tidak bercinta dengan cinta yang sebenar, dia akan memandang dengan segala pandangan dia akan memandang dengan pandangan yang dia cintai. Contohlah, kalau kita mencintai Allah, kita tidak akan memandang lagi setelah kita mengatakan kita cinta pada Allah, kita tidak akan memandang lagi dengan pandangan mata kita segala apa yang kita lihat. Kita akan memandang dengan pandangan Allah. Bahkan bila mana kita mencintai Allah, kita tidak akan, apa yang kita pandang kita tak akan nampak, hanya Allah sahaja yang kita nampak. Ya, kalau kita tengok sungai, kita masih nampak sungai. Kita tengok pokok, kita masih nampak pokok. Kita tengok langit, masih nampak langit. Sedangkan dalam masa yang sama kita kata kita cinta Allah, itu bukan cinta. Kerana orang yang mencintai sesuatu, dia hanya nampak yang dicintai itu sahaja. Itulah cinta. Sebab itulah berapa ramai para alim ulama yang sudah mencintai Allah, dia tengok sungai, dia nampak Allah. Dia tengok langit, dia nampak Allah. Jadi jangan salah faham nampak Allah ya. Nanti lepas balik ni saya dah nampak Allah kan. Hasil daripada mukhayyam tuan guru Al-Fadhil Ustaz Dasuki buat. Waktu Ustaz ni yang bagi kuliah sudah habis satu Shah Alam. Nampak ni ada dua. Satu nampak dengan mata. Mata ni nama apa ni mata ni? Mata zahir. Kalau bahasa Arab dia panggil basar. Nampak yang kedua ialah nampak dengan mata hati. Basirah. Sebab tu kita ni Allah bagi dua penglihatan. Satu penglihatan dengan mata ni namanya basar. Satu lagi penglihatan dengan mata hati namanya basirah. Orang-orang belajar bahasa Arab tahu dah ya. Jadi yang kita kata nampak Allah ialah nampak dengan mata hati. Apa makna nampak dengan mata hati? Nampak dengan rasa. Tengok sungai, rasa kebesaran Allah. Tengok langit, rasa kebesaran Allah. Tengok pokok-pokok, rasa kebijaksanaan Allah. Kehebatan Allah. Itu dipanggil orang yang mencintai, tidak akan memandang. Ataupun orang yang mencintai, bila mana dia memandang, dia hanya nampak yang dicintai. Tapi kalau dia mendakwa, dia mencintai Allah, dia memandang sesuatu, macam kita bercinta dengan orang perempuan, dah suatu ketika dahulu pernah bercinta dah. Kau tak pernah bercinta. Ni satu benda yang malang lah kalau tak pernah bercinta. Ingat tak dulu kita bercinta, kita tulis surat, letak dalam sapu surat, letak bedak. Ingat? Lepas tu dia pun hantar kita duk cium sapu surat. Tak pernah? Memang malang lah kalau tak pernah. Rugilah. Tapi tak apalah. Yang lepas tu biar lepas lah. Ya. Yang berlalu biar berlalu. Yang akan datang nanti kita boleh belajar untuk mencintai yang sebenarnya. Ya, kerana cinta itu adalah sesuatu yang kekal. Dia tak akan berubah-ubah. Maka cintalah yang kekal. Maka cinta tak akan berubah. Tapi kalau kita cinta yang tak kekal, dia akan berubah. Maka kita buat satu kesilapan dalam kehidupan kita mencintai yang tidak kekal. Betul ya? Okeylah. Boleh tazkirah cukup dah. Ataupun bagaimana, saya sebut sedikitlah bagaimana cara mencintai Allah. Yang pertama sekali, cara mencintai Allah ialah kita tidak akan mampu mencintai Allah kecuali Allah memberi kepada kita cinta untuk mencintai Allah. Atau dengan bahasa mudah beginilah. Kalau orang Mesir selalu dia sebut, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan mampu memberi. Kalau saya tanya sahabat-sahabat sekalian, kita punya apa sebenarnya? Apa yang kita ada pada diri kita? Sebenarnya kita tak ada apa-apa. Dan kita tidak pernah memiliki apa-apa, termasuk diri kita pun bukan milik kita. Bagaimana kita nak mencintai Allah sedangkan kita tidak memiliki apa-apa? Maka bagaimana mencintai Allah? Dengan cinta yang Allah beri kepada kita, lalu kita mencintai Allah. Maka bagaimana mencintai Allah? Minta cinta dengan Allah agar kita mencintai Allah. Contoh satu ayat Quran lah yang paling mudah. Kalau saya silap, tolong betulkan Ustaz ya. Sebab kita tak banyak hafal Quran. Mayyartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kalau kita baca ayat tu, biarlah ayat yang depan-depan tu biarlah kita bahas lain. Kita nak faham kalimah cinta. Yuhibbuhum. Ataupun kalau kita terjemah daripada awal, kita nampak sikitlah. Man, sesiapa sahaja yartadda minkum, yang murtad daripada agama. Fasawfa ya'tillahu biqaumin,
Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan dengan satu kaum yang mana kaum itu yuhibbuhum, yang Allah cintai. Wa yuhibbunah, dan mereka mencintai Allah. Jadi ulama kata tak akan mungkin kita mencintai Allah kalau Allah tidak mencintai kita. Jadi cinta ni sebenarnya dari Allah. Sebab tu Allah sebut dia dulu mencintai mereka, barulah mereka mencintai Allah. Ya? Jadi pertama sekali doa pada Allah, ya Allah, kau masukkanlah dalam hati aku, ya Allah, rasa cinta kepadamu, ya Allah. Ataupun kau masukkan ke dalam hatiku cinta untuk aku mencintaimu, ya Allah. Kerana kita tidak akan mampu mencintai Allah kecuali dengan Allah. Sebab kita tak memiliki apa-apa. Macam mana kita tak memiliki apa-apa, tiba-tiba kita nak bagi. Nak bagi pula, bagi pada Allah. Bagi pula, bagi sesuatu yang paling bernilai, bagi cinta. Sedangkan kita tidak memiliki apa-apa untuk. Baik, sedangkan kita wujud ni pun atas cinta Allah. Ana sebut dalam bahasa paling mudah dah. Bahasa paling mudah kita ni, dia panggil lambang cinta Allah kepada Rasulullah. Macam kita kahwin lah. Kita kahwin. Anak ni, dia panggil apa? Lambang cinta kita dengan isteri. Betul ya? Kau tak pernah guna tu. Oh, tak boleh guna. Tak boleh guna. Ada. Cuba tanya isteri kita, you nampak apa kat anak-anak kita? You ke apa? Ke ayam? Boleh abang tanya satu soalan tak? You nampak apa pada anak kita? Berapa orang anak ni? 5, 6, 3, tak kira lah. You nampak apa? Kita nak tengok dia jawab apa. Tapi biasanya dia betul dia jawab. Ini adalah lambang cinta kita. Jadi kita ni lambang cinta Allah kepada Rasulnya, kekasihnya. Maka Allah mencipta kita dengan cinta, dengan kasih sayang. Kasih sayang kepada Rasulnya, maka Allah cipta kita untuk lahirkan kita sebagai manusia. Maka sebab itulah tajuk yang pada Tuan Guru kita bagi ni satu tajuk yang kemuncak dalam melayari kehidupan. Akhirnya kehidupan ni mesti mencintai yang Allah yang mencipta kita dengan nama cinta. Itu yang pertama lah. Yang keduanya, cara yang kedua, nak habis ni. Cara yang kedua, bagaimana mencintai Allah? Belajarlah mencintai kekasih Allah, Rasulullah. Maka sesiapa yang ingin mencintai Allah, dia kena belajar mencintai Rasulullah. Tak akan mampu dia mencintai Allah tanpa dia mencintai kekasih Allah. Tak mungkin. Tak mungkin kita cinta pada Allah tanpa melalui Rasulullah. Sebab apa kata ulama Rasulullah ni? Dia panggil babul mahabbah ila Allah. Pintu untuk cinta Allah. Maka bagaimana kita mencintai? Kita kena belajar cinta Rasulullah. Bagaimana mencintai Rasulullah? Paling mudah banyakkan selawat. Banyakkan selawat kepada Rasulullah. Kerana selawat tu terhimpun seluruh manfaat dunia dan akhirat. Maka kita selawat, maka dengan selawat tu salah satunya kita niat supaya berkat selawat tadi kita dapat mencintai Rasulullah, kekasih Allah. Bahkan dengan cinta kita kepada kekasih Allah itu, Allah akan anugerahkan kepada kita cinta untuk mencintai Allah. Itu salah satu cara lah. Sebab tu kata ulama Rasulullah ni lain dengan Rasul-Rasul yang lain. Rasulullah hadir dengan dua benda. Rasul lain hadir dengan satu benda. Rasul-Rasul lain hadir dengan dia bawa risalah. Bawa risalah, bawa agama. Tapi Rasulullah ni dia datang dia bawa dua. Satu risalah, satu mahabbah. Satu risalah Islam, satu lagi cinta. Cinta. Sebab itulah baginda lah satu-satunya Rasul dan Nabi yang bergelar Habib. Ya, Habib. Sebenarnya Habib tu sebenarnya yang dicintai. Ada saudara Habib kita. Macam kita sebut para habaib. Habaib itu plural kepada Habib. Habib ni ialah gelaran-gelaran kepada ulama di kalangan keturunan Rasulullah di belah Hadramaut Yaman. Itu saja Habib. Ya. Gelaran kepada ulama di kalangan ahli keluarga Rasulullah, ahlu baitin Nabi SAW. Maka kita sebut Habib. Sebenarnya Habib itu ialah bahasanya yang dikasihi. Macam sebenarnya kita semua ni adalah, kita boleh panggil Habib. Ya. Ataupun kita boleh panggil Ahbab. Ya, orang-orang yang kita kasih. Ya. Itu yang kedua lah. Yang ketiganya ialah, kalau naklah saya boleh bagi satu amalan yang saya terima daripada ulama-ulama Yaman. Bagaimana ingin mencintai Allah? Antara amalan. Bukan wajib ni macam baru kita sebut semalam lah. Bukan wajib bangun tahajud, tak wajib. Tapi orang yang mencintai Allah, dia akan bangun tahajud.
Ya. Kerana tahajud ni salah satu lambang cinta kita pada Allah. Kenapa? Pengorbanan. Kita korbankan tidur kita untuk kekasih kita. Betul tak? Mana mungkin kita bercinta tanpa pengorbanan. Tapi tajuk dia malam ni lah, pengorbanan tu. Haram. 1,200 kali la ilaha illallah. 1,200 kali la ilaha illallah satu hari satu malam. Tak kira lah kita nak baca pagi 200. Siap waktu tu kita baca 200, dekat nak tidur 200. 1,200 kali. Ulama kata la ilaha illallah fatahababul qalbi. Salah satu kelebihan la ilaha illallah ni, banyaklah kelebihan dia. Salah satu dia panggil fatahababul qalbi, dia boleh buka pintu hati kita. Sebab cinta tu di hati dah. Wal qalbu mahallul mahabbah. Dan hati ni tempat cinta. Cuma dia punya bilangan dia, sebab zikir ni dia ikut khasiat dia lah. Fadilat. Benda yang Allah cipta ni ada fadilat, ada khasiat. Tongkat Ali tu dia panggil khasiat. Apa lagi khasiat? Pamoga tu dia ada khasiat. Nasi ada khasiat. Betul ya? Percaya tak nasi ada khasiat? Khasiat dia boleh kenyang. Percaya tak? Tak percaya. Tapi ada satu benda lagi dia panggil fadilat. Zikir ni dia panggil fadilat. Dan fadilat tu pula dia ikut bilangnya. Bilangnya. Salah satu bilangnya la ilaha illallah ni kalau 1,200 kali amal lah. Cuma setakat saya duk belajar tu, amalan ni dia 40 hari pertama tu dia panggil pramatang. Tahan lah 40 hari tu. 80 hari dia panggil matang. Amalan kita tu matang. 120 hari dia akan ada natijah dia, hasil dia. Hati kita akan dibuka oleh Allah untuk Allah letak satu perasaan rasa cinta. Kemudian dengan cinta itulah kita mencintai Allah. Macam hari ni kita boleh sujud pada Allah. Sebab apa? Sebab Allah buat kita anggota sujud. Sebenarnya Allah yang memberi kepada kita untuk kita sujud pada Allah. Jangan pernah kita berbangga, kita banyak sujud pada Allah kerana kita rajin. Tak. Orang lain lebih rajin pada kita. Betul tak? Rabi'atul Adawiyah lagi rajin. Kalau nak kira rajin, 300 rakaat satu malam. Kita, berapa kita? 3 rakaat okey lah dia. Dia kata. Jadi la ilaha illallah ni 1,200. Kalau nak amal lah, kalau tak siamal tak ada masalah lah. Kalau nak rasa antara amalan, banyak lagi amalan lain. Antara amalan kita boleh rasa cinta Allah. Mencintai Allah. Bagaimana mencintai Allah? Dia salah satu mencintai, saya sebut gini mudahlah. Cinta ni adalah sesuatu yang menyakitkan. Tapi indah. Cuba kita lalui dulu. Dan salah satu tanda kita telah mencintai, dia ada rindu. Tak mungkin cinta tanpa rindu. Ya, sesiapa yang mendakwa dia cinta tapi tak rindu. I cinta kat you tapi I tak pernah rindu pada you. Ni pembohong. Ya, betul ya? Maka sesiapa yang mencintai Allah, dia akan merindui Allah. Sehingga ada ulama tu dia kata betapa dia rindu pada Allah. Seandainya ada mati dijual tu di pasar. Seandainya mati ada dijual di pasar, aku akan pergi beli mati tu. Untuk aku mati sebab aku terlalu merindui Allah. Okay. Nak tambah sikit lah dia. Cerita Rabi'atul Adawiyah. Tersebut cerita Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ni dia duduk dalam gua. Antara tempat dia berkhaluah, dia bersuluk dah. Dia ada seorang mursyid, ada guru. Satu hari guru dia ni rapat dengan gubernur pada zaman tu. Satu harinya gubernur tu kata, aku berkenal pada anak muridmu Rabi'atul Adawiyah ni, aku nak buat dia isteri. Lepas tu guru dia, oleh kerana gubernur minta, guru dia pergilah jumpa Rabi'atul Adawiyah. Dia kata, wahai Rabi'atul Adawiyah, gubernur ada nak pinang mu. Dia nak jadikan kamu isteri. Rabi'atul Adawiyah tolak. Dia kata dia tak sah. Dia tak sah jadi isteri pada gubernur. Dia kata orang ni kaya. Orang yang baik, orang yang bagus. Dia kata dia tak sah. Akhir sekali guru dia ringkas cerita, guru dia pergi balik. Cakap ke gubernur tu, dia kata, wahai gubernur, Rabi'atul Adawiyah tak sah jadi isterimu. Dia kata, ginilah takut dia tak tengok lagi aku. Kalau dia tengok aku mungkin dia berkenal lah. Tak apalah, ginilah. Dia bagi tahu Rabi'atul Adawiyah, aku akan pergi. Aku akan pergi jumpa dengan dia. Maka ringkas cerita dia pergilah.
Guru dia panggil, wahai Rabi Adabiah, Gubernur mari nak tengok mu boleh mu keluar sekejap. Maka dia taat pada guru dia keluar. Siapa ada pergi Gubernur tu, dia kata, betul ke Gubernur nak pada dia? Dia kata, Gubernur kata betul. Sebenarnya ginilah, saya nak bagi cadangan pada Gubernur. Saya nak bagi cadangan pada Gubernur. Saya ada adik. Adik saya ni lebih comel daripada saya lagi. Lebih cantik daripada saya dan lebih warak dan lebih hebat ibadah dia daripada saya. Maka Gubernur tadi kata, betul ke kamu ada adik? Betul. Mana adik kamu? Tu sebelah tu. Maka Gubernur pun tengok sebelah. Padahal tak ada apa pun. Akhir sekali dia kata, wahai guru, dia mengatakan dia mencintai saya untuk menjadikan saya sebagai isteri. Tapi dia dalam masa itu, di hadapan saya dia sempat memandang selain daripada saya. Boleh. Maka dia bukan untuk saya. Dia tidak layak untuk saya. Maknanya tu orang panggil cinta. Bila mana kita mendakwa kita sudah mencintai, kita tidak akan memandang selain daripada dia sahaja. Kalau di saat kita mencintai Allah, kita sempat memandang selain Allah, maka itu bukan cinta, itu satu pembohongan kepada Allah. Itu ringkaslah bicara cinta yang paling ringkas. Sebenarnya bila mana kita bercakap pasal cinta ni sebenarnya, kita nak sebut, sebenarnya kita banyak kali kita kata kita mencintai, ya. Sebenarnya kita tidak pernah mencintai. Sebab cinta tu suatu benda yang kita tidak mampu untuk ungkap dengan perkataan. Sebenarnya. Sebab dia satu rasa yang terpendam di hati. Maka bila mana rasa yang ada di hati ni, hanya hati merasai. Betul ya? Sebab tu orang bercinta ni, sehingga dia jumpa dengan kekasih dia, dia hanya mampu berdiam. Lidah kelu tidak terkata. Mulut bisu. Itulah cinta. Sebab tu para alim ulama bila mana dia duduk depan Allah, dia hanya mampu menangis depan Allah. Kerana dia tak mampu mengungkapkan sesuatu yang terlalu agung, yang terlalu besar. Itulah sedikitlah bicara cinta lah. Dengan rasa setakat tu dahulu lah, insyaAllah. Nak serah balik pada lembu kita. Wallahu a'lam.